Assalamualaikum. Sorry. Okey. Kitab Bidayatul Hidayah. Tajuk malam ni adab ambil air sembahyang. Okay, saya pada masuk. Laju betul Ustaz. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah unable. Belum dapat lagi Ustaz. Mungkin line macam hari tu. Mungkin kena keluar balik dan masuk balik kerana tidak dapat accept. Betul, ditulis oleh Imam Ghazali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua dah ada wuduk ke? Kalau belum, boleh ambil wuduk dulu. Ustaz unable to. Okey, dah dapat dah. Alhamdulillah. Kak Ja, Alhamdulillah. Jihad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Khabar? Sihat semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kejap kenapa dia tak keluar suara? Okey dah. Gelap sikit malam ni. Ya, gelap. Kenapa gelap? Lokasi berbeza. Lokasi beza. Alright. Okey. Jadi kita akan mulakan dulu. Dah 9.39 sebenarnya. Bukan saya yang cepat. Sebenarnya Ijaz lambat. Bukan, line yang lambat. Dia tak salah. Line yang lambat. Okey. So, Lokasi berbeza. sebab Ijaz cakap tadi, cepat Ustaz hari ni. Sebab bukan saya cepat. Cepat request. Okey. Alright. Kita Kita mula mula dengan dengan niat dulu Niat menuntut ilmu oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita baca sama-sama insya-Allah. InsyaAllah. Dah ready? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhakkura wa tadhkir wa tadhkir wa naf'a wa naf'a wal intifa' wal intifa' wal ifadata wal ifadata wal istifadah wal istifadah wal hatha wal hatha ala tamassuki ala tamassuki bi kitabillah bi kitabillah wa sunnati rasulih wa sunnati rasulih wa du'a wa du'a ila al-huda ila al-huda wa dalalata wa dalalata ala al-khair ala al-khair ibtigha'a wajhillah ibtigha'a wajhillah wa mardatih mardatih wa qurbihi wa qurbihi wa thawabih. wa thawabih. Maksudnya, aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mendapatkan faedah, menganjurkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, kedekatan serta pahala darinya. Okey, Alhamdulillah. Itulah niat kita waktu belajar. Setiap kali kita belajar tu bukan sekadar untuk belajar tetapi untuk dapat peluang juga untuk mengajar, insya-Allah satu hari nanti dapat manfaat dan memberi manfaat, dapat peringatan, memberi peringatan, dapat faedah, memberi faedah, kan? dapat ajak orang supaya dapat berpegang teguh kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada hidayah, menunjuk kepada kebaikan. Semuanya kita buat nak dapat redha Allah, nak dekat dengan Allah, nak dapat pahala daripada Allah Ta'ala. So, tadi ada lagi yang tanya sebenarnya, niat tu nak dapat kat mana? Dalam Telegram dalam Telegram The Helmis, ada diletakkan, so boleh join dan boleh dapatkan kat situ, boleh download kat situ.
Dan juga macam kita sebut semalam, buku Nawaitu Niatku, biasanya buku tu akan ada sekali dalam siapa yang beli buku-buku Nurul Hikmah, maka akan dapat buku tersebut sekali secara percuma insya-Allah. So, boleh dapatkan buku-buku terbitan Nurul Hikmah, cari dia dekat Instagram, dekat Facebook Nurul Hikmah, ataupun buka website nurulhikmah.com insya-Allah. So, ada juga yang komen, dia kata lain macam filter hijau malam ni. Itulah. Sebab tengah cari macam mana supaya dia boleh cerahkan sikit. Gelap benar sekejap Oops. Gunakan filter Gunakan filter kalau tak tutup lagi gelap. So filter ni betul. Lebih cerah sikit. Terpaksa menggunakan. Bukan terpaksa, memang favourite pun guna filter. Jadi korang jangan percaya ini semua filter. Jadi tak payah make up. Tipu tak? Tak apa kan? Tak ada masalah lah. Sebab sekarang tak ni, je. sekarang ni lagi orang kena selalu ingat bahawasanya apa yang ada pada zahir itu tak semestinya yang sebenar-benarnya. Betul. Kak Jam mengaku Kak Jam memang menggunakan filter. Okey. Kemudiannya ada yang tanya lagi pasal gosok gigi semalam. Sama, nak tanya pasal floss kemarin sama ke dengan pencongkir gigi? Pencongkir gigi. Pencongkir gigi pakai kayu tu Saya kata gelap macam ni. Tak naklah tunjuk muka. Gelap sangat dah, macam orang minyak dah. Tak apalah. Okey. Tukarlah, tak apalah. Bagi cerah sikit, tak apa. Sebab lain sangat atas dan bawah. Sebab yalah, tak apalah. Memang begitulah, atas bawah memang lain. Tak. Saya sebab ada lampu. Okey. Saya ada nur Macam Nurul Heliza je ada juga. Okay, ada yang tanya pasal gosok gigi, bukan pasal gosok gigi, tapi yang semalam tu cakap pasal floss. Floss tu kan kita kata sunnah. Jadi dia tanya kalau pakai pencongkil gigi dapat tak sunnah tu? Jawapannya dia lain sebenarnya. Sebab sunnah floss tu adalah dia melalukan benang tu di celah-celah gigi. Kan? Which is benda tu tak sama dengan congkil gigi. Congkil gigi dia tak akan dapat sama macam gunakan floss sebenarnya. Okay. Jadi kepada para dentis, mungkin kawan-kawan Kak Jar yang dentis kat sini boleh pesan kepada rakan-rakan passion Muslim. So okey, anda boleh gunakan floss, niatkan mengikut sunnah. Anda dapat pahala. Alright. Kan? Sebab tadi je guna floss, je pun terus ingat tau. Alhamdulillah. Terus teringatlah bahawasanya niat sunnah. Sebelum ni guna tapi sebab memang pakai juga. Alhamdulillah. Kalau dia pakai sebab apa tahu Ustaz? Sebab nak jumpa doktor dah lagi beberapa hari, terus pakai. Okey, jadi rajin tiba-tiba kan. Doktor nak check, lebih baik pakai sekarang. Nanti awak pakai floss tak? Pakai. Kita dah siap pakai dah. Saya pun ada nak pergi jumpa dentis. Juga dalam mungkin minggu depan ni. Start pakai floss tau. Okey. Apa kalau juga semalam kita baca pasal doa-doa waktu nak wuduk kan. Mula daripada adab-adab wuduk tu sendiri, gosok gigi, kemudiannya duduk menghadap kiblat di tempat yang sedikit tinggi, kemudiannya baca bismillah kan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kemudiannya kita basuh tangan 3 kali. Basuh tangan 3 kali tu pula kita doakan pula, ya Allah, aku mohon padamu kebaikan dan keberkatan, aku berlindung denganmu daripada kecelakaan dan kebinasaan. So itu antara yang kita baca semalam. Mudah-mudahan dapat amalkanlah insya-Allah. Walaupun saya tahu kadang-kadang kita kan baru belajar, kadang-kadang kita lupa. Kadang bila kita nak wuduk tu, kita wuduk macam biasa je. Macam dah habis tu teringat. Allah sebenarnya dah belajar dah, tak buat pula kan. Macam tu. Itu normal sebenarnya. Cuma kalau kita ada cara untuk kita ingatkan, lagi bagus. Dulu saya boleh jadi, benda ni jadi habit untuk berdoa tu adalah sebab waktu saya duduk asrama dulu. Asrama ni ambil semayang kan ramai-ramai kan. Ramai-ramai. So pipe macam kat masjid lah kan. Dekat masjid, jaga surau. Cumanya setiap dekat pipe tu, atas pipe tu memang dia orang tampal doa-doa tu. Jadi bila memang kita akan nampak kan, kita akan nampak doa tu. Bila kita nak habis semayang, kita nampak doa tu. Jadi
Senang lah. Jadi tak kali tu kita ingat. Jadi cuma kita Betul. pasal toilet kita biasanya kita toilet tempat habis semayang dengan yang ada toilet bowl tu sekali kan. Jadi kita tak boleh lah nak tampal doa tu. Jadi lain lah Tampal cara dia. luar sebelum nak masuk Mungkin toilet. Doa masuk toilet, ah, doa kan. mungkin kita tak payah tulis doa tu secara detail, tapi mungkin kita boleh tulis simple je kan. Kita boleh tulis jangan lupa baca doa, contohnya. Jadi mudah-mudahan kita ingat bila waktu kita nak berwuduk tu, okey baca doa. Tu contohnya lah yang kita boleh amalkan insya-Allah. So hari ni ada yang tanya, hari ni tajuk dia apa pula? Masih lagi wuduk kan? Masih lagi wuduk. Oh, yalah semalam baru sampai basuh tangan je. belum basuh Banyak lagi muka, step. belum komo-komo lagi, belum basuh muka lagi dan sebagainya. Okey, Ijaz sambung apa yang kita baca semalam? Semalam. Dekat ni ya. Lepas kemudian ambil air Niat cebok semalam sampai kumur-kumur. niat kan. So maknanya ambil air Ya, cebok tu ke? Ya, cebok betul lah. Ambil cebok, okey. Kemudian ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali dan bersungguh-sungguh engkau memutarkan air itu di dalam mulut. Wah, memutarkan sehingga sampai ke hujung halkum. Tapi halkum ke laki je ke? Bahagian atas kerongkongan, kecuali jika engkau puasa, maka engkau perlahankan kumur-kumur itu dan baca olehmu doa ini. Okey. Doanya Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrilak wa tsabbitni bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Okey, nanti kita macam laju sangat Ustaz. Tak apa nanti. Slow kejap lagi. So kita ambil dulu daripada awal iaitu komo-komo Sunnahnya sunnah komo-komo. So sunnah komo-komo disebutkan di sini sunnahnya adalah kita bersungguh-sungguh komo-komo tu. Maknanya bersungguh-sungguh masukkan air tu betul-betul uruk-uruk kan. Maknanya memutarkan betul-betul Washing machine masukkan washing machine dalam mulut tu sampai dekat apa yang istilahnya sebagai ghalsamah ataupun kerongkong. Okey. Kepala halkum dipanggil juga. Maknanya sampai dekat situlah. Kalau boleh tu banyak betul-betul bersungguh-sungguh, bukan hanya sekadar ambil sikit dia bukan macam tu je. Betul-betul. Komo-komo tu betul-betul bersungguh-sungguh komo-komo sebab banyak je komo-komo sikit-sikit je kan, macam malu-malu je komo-komo dia. Sekadar je. Dia sunnah yang paling bagus sekali adalah komo-komo tu bersungguh-sungguh. Kecuali disebut tadi, kecuali Imam Ghazali sebut illa antakuna shaiman, kecuali kalau engkau berpuasa. Ini sebenarnya daripada hadis sebenarnya Nabi kata illa antakuna shaiman, kecuali engkau berpuasa fatarfuq, maka berlembutlah, maknanya sikit-sikit ajalah. Maknanya kalau tu komo-komo kalau tengah puasa komo-komo juga, tapi komo-komonya sikit aja. Tak payah buat macam roro-roro semua sekali lah. Nanti dia bulan puasa je bulan puasa dia over, hari biasa dia biasa je. Pula. Bulan puasa tu lah dia terbalik. Di bulan puasa dia lebih-lebih sebab dia takut ada cebisan-cebisan makanan waktu sahur tadi yang belum keluar Padahal dah pukul 5 petang. Jadi padahal dengan harapan tertelan air. Jadi tak kenalah. So waktu bukan puasa kita buat betul-betul, waktu puasa sikit-sikit aja. Kemudiannya doa. Buat benda tu 3 kali lah. Komo-komo tu 3 kali. Dan baca doa. Doa apa dia? Allahumma a'inni ala tilawati kitabik. Ya Allah, bantulah aku untuk membaca kitab-Mu. Kemudiannya apa lagi? Wa kasrati dzikrilak, dan banyak mengingati Engkau, banyak berzikir pada Engkau. Wa tsabbitni bil qawli sabit, dan tetapkanlah aku dengan perkataan yang tetap, kalimah la ilaha illallah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. So doa ni tak payah baca bahasa Arab pun tak apa, baca Melayu pun tak apa. Apa dia, biar kita betul-betul rasa kita sedang minta pada Allah untuk air komo-komo tu masuk kat mulut kita kan. Ya Allah, tolonglah aku nak baca Quran. Tolonglah aku baca Quran. Sebab dalam bahasa kita pun tak apa. Bila tiap-tiap kali komo-komo waktu wuduk je, tolonglah aku baca Quran ya Allah. Lepas tu banyak zikir pada Engkau dengan tetapkan dengan kalimah la ilallah di dunia dan di akhirat. So
kalau rasa payah nak hafal tiga-tiga pun, at least tolonglah aku baca Quran. Kan? Tolonglah aku baca Quran. Tiap-tiap kali wuduk, komo-komo je buat macam tu. Sebab dia ada macam-macam kan. Ada orang yang bacaan Quran dia memang belum lancar. Kan? Belum lancar. Bukan, saya tak suka guna perkataan tak lancar. Sebab mudah-mudahan nanti satu hari nanti lancar lah. Jadi belum lancar. So orang yang belum lancar pun kena doa lah. Mudah-mudahan Allah bantu kan. Sekali lidah ni rasa macam, kenapa lah lidah ni geram tu aku. Tak boleh sebut juga kadang kan. Macam, sampai geram kadang. Ataupun sampai bengah kadang bila nak baca Quran tu kan. Baca Quran tu penatnya. Sampai gitu sekali. So, minta tolong daripada Allah. Sebab bila Allah tolong, tak ada apa yang impossible kan. Semuanya boleh. Dan benda walaupun kita rasa macam kadang-kadang sebagian kita kan dia rasa bila nak baca Quran tu, dia rasa macam mustahil. Rasa macam mustahil aku boleh baca. Macam aku ni memang tak boleh punya lah. Kadang-kadang dia ada mindset macam tu. Tapi kalau kita minta pada Allah, dia terus hilang dia punya mindset tu insya-Allah. Tukar mindset jadi boleh. Allah akan tolong. Allah tolong. Dan kemudiannya orang yang lancar pun macam tu juga. Orang yang lancar pun kena baca juga. Jangan tak apa aku dah lancar dah, tak payah baca lah doa ni. Jangan. Sebab kita yang lancar pun kadang malas baca. Kadang dia jadi guru Quran sekalipun belum tentu rajin baca. Kan? Jadi kena baca juga doa tu. Minta kepada Allah, ya Allah, bagilah aku boleh baca, bantulah aku untuk baca Quran. Apa dia tadi cakap, dia orang cakap apa? Dia orang tanya baca lafaz ke dalam hati? Kalau bukan dalam toilet, dan baca betul-betul lafaz betul-betul. Bagi mulut kita sebut, telinga kita dengar. Biar telinga kita dengar tu betul. Itu yang paling bagus. Tapi disebabkan biasanya dalam toilet so dalam hati lah. Sebenarnya Ustaz selalu pesan juga dekat Kak Jah dulu. Bila kumur tu niat apa yang kita nak. Maknanya untuk lancar baca Quran, untuk zikir. Kita tengok apa problem kita dari sudut kita punya sebutan. Mungkin kita kurang berzikir, kita minta. So daripada situ niat-niat ketika kita ambil wuduk kan. Sebab dalam ibadah tu insya-Allah moga Allah kabul. Dia termasuk juga sebenarnya kita dah sebutkan juga sebelum ni, kalau boleh wuduk tu biar di tempat yang kita boleh berzikir. Kan? Itu yang kita kata buat partition apa semua tu. Lagi satu, sebenarnya konsep dia bila kita ibadat ni, mudah-mudahan Allah makbulkan. Jadi itulah niat ke apa kan, maknanya biar Allah makbulkan doa kita dengan perbuatan kita, dengan amalan kita. Betul. Alright. Beli kat Shopee. Ada yang tanya tak apa kan, tak baca. Ya, macam kita sebut kan, yang ini semua adalah sunnah-sunnah. Nanti kalau benda yang mesti, saya akan sebut mesti. Tapi yang ni kiranya adalah sunnah. Alright. Lepas tu kemudian ambil satu cebok ataupun satu gayung yang lain untuk engkau memasukkan ke dalam hidungmu. Bukan masukkan cebok dalam hidung tau, tapi air. Maka engkau beristinsyak. Istinsyak. Dia ejek intinsyak. Okey. Istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung 3 kali dan baca doa. Okey. Apa tadi saya nak sebut? Kalau yang tadi tu bukan maksudnya gayung tu mesti gayung juga. Bukanlah maknanya mesti ambil gayung, terletak tepi, ambil je tu kan. Ataupun apatah lagi macam Ijaz cakap lah, masukkan gayung terus. Maksud kalau dalam bahasa Arab disebutkan khudh ghurfatan, dia kata, ataupun ghurfatan. So maksud dia adalah ambil satu kali ambil lah air tu. Maksudnya kalau air tu daripada dalam baldi contohnya, ataupun daripada dalam kolah, so ambil satu kali, satu tangan, satu cupak ke dipanggil apa ni, satu tangan lah. Okay. So ambil satu kali macam tu, lepas tu masukkan, itu maksud dia. So 3 kali. Tapi kalau kita daripada pipe lah macam tu kan. Itu maksud dia, satu ambil gayung tu. Okay. Kemudiannya masukkan air dalam hidung, itu adalah sunnah. Jadi walaupun ramai orang miss juga benda ni, banyak orang tak buat. Masukkan air dalam hidung, sunnah dan sunnah yang sangat baik. Doktor-doktor pun cakap bagus sebenarnya. So masukkan air dalam hidung 3 kali. Doa dia apa dia? Doa yang paling bagus untuk hidung. Untuk hidung, maksudnya nikmat yang paling besar bagi hidung. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Ya Allah. Apa makna dia? Kita cuba.
Maknanya dia Masya Allah sangat. Ya Allah, ciumkanlah hidung ini, ku ini akan bau wangi syurga sedangkan engkau redha daripadaku. Kita tak pernah Min, terlintas kan ambil abu tu, tapi ha, kita nak bau syurga. Amin, ha. amin, Sebab amin. itulah nikmat hidung yang paling best sekali kan, dapat cium bau syurga. Betul. Ha. Jadi macam Ada soalan seorang ustaz juga, ustaz. Dia tanya, apakah nikmat terbesar mata? Macam-macam lah orang bagi jawapan. Inilah, itulah. hmm, Tengok. hmm, Lepas tu ustaz terkata nikmat terbesar mata adalah apabila dapat melihat pencipta syurga ataupun syurga tu sendiri. Kan kita kan selalu tengok skop kecil tau. Tapi sebenarnya betul. nikmat mata tu lebih besar. Kita tak perasan. Kita lupa pun nak berdoa benda tu sebenarnya. Betul, Baginya. betul. Kan? Dapat melihat Allah Ta'ala, dapat melihat Nabi SAW, kan? Itu antara nikmat mata yang sangat-sangat besar. Jadi hidung macam tu juga. Hidung kita kadang-kadang mungkin fikir dari segi nak elakkan daripada sesama, resdung, kan? Mungkin sebab kita biasa nampak yang terdekat dengan kita kan. Tapi kita lupa yang paling besar sekali, itu yang patut kita minta. Nikmat hidung, iaitu dapat cium bau syurga. Dan cium bau syurga pula dalam keadaan redha, dalam keadaan Allah redha. Saya kalau baca doa ni selalu ingat cerita Piramli tu kan, yang cerita Tiga Abdul tu. Bila dia dah pergi rumah bapa mertua dia tu, Abdul Wahid, tak puas hati sebab dapat bau je, tak dapat makan. Abdul Wahab bila dapat bau je, tak dapat makan, dia boleh happy pula kan. Jadi dapat bau, tak dapat makan. Tak maulah macam tu kan. Takkan kita nak ambil bau je, kita nak makan kali. Jadi kalau syurga pun, biarlah kita dapat bau syurga dalam keadaan Allah redha pada kita. So dalam keadaan Allah redha, mesti kita dapat masuk syurga lah. Mudah-mudahan kita semua dapat nikmat ni. Amin ya rabbal alamin. Itu sambung kan, dia ketika engkau menghembuskan. Okey, jap Ustaz, bila masukkan air tu, dia ada teknik ke nak kena masuk sampai dalam ke, masuk sikit ke, sebab kadang-kadang orang takut kan. Okey, sama juga macam yang tadi juga. Macam bab komo-komo, masukkan air dalam hidung juga masuk sangat-sangat. Okey, masuk maknanya masuk tu biar sedut, bukan sekadar itu je. Masuk tu betul-betul. Masukkan dia sedut kan, sedut. Sakit tak? Kita sikit je lah, janganlah sampai lemas pula. Jadi macam tu je. Sedut tu dia akan ada pedih sikit kat sini kan. Dia akan ada rasa sikit kat sini. Dia akan ada rasa. So sampai kat situ. Itu yang paling bagus. Kecuali sekali lagi, kecuali puasa. Puasa tak boleh buat macam tu. Puasa buat macam mana Ustaz? Puasa sikit-sikit je. Puasa boleh tapi sikit je. Hanya kat hujung je. Dah. Okay. Jangan sedut. Okay. So ketika engkau menghembuskan air dari hidungmu, hendaklah kau baca doa, ya Allah. Kemudiannya hembus pun sunnah juga Maksudnya bukan masukkan tak keluarkan. jadi masukkan, lepas tu kita tolak keluar balik kan. Tolak keluar balik tu pun sendiri ada sunnah. Okay. Dia bukan sekadar masukkan je. Masukkan, lepas tu tolak balik. So kita usahakan untuk keluarkan balik air tu, itu pun adalah sunnah. Okay. Lepas tu doa dia, ya Allah, aku berlindung denganmu dari bau busuk api neraka dan dari kejahatan tempat kediamanku. Maksud dia? Kejahatan tempat kediaman. Rawaihin nar wa su'id dar. Tempat tinggal yang jahat. Tempat tinggal yang buruk. Okey. Tempat tinggal yang buruk iaitu neraka. Neraka, na'udzubillah. Neraka lah sebenarnya. Maknanya aku tak nak duduk dekat situ dan bau pun aku tak nak kan. Bukan bau pun aku tak nak sebenarnya. So memang betul-betul aku tak nak lah pada api neraka, na'udzubillah. So sebenarnya kita waktu basuh hidung tu pun kita dah ingat syurga neraka. Ada bau syurga, ada bau neraka. Jadi mudah-mudahan setiap kali kita wuduk, kita akan jadi lebih baik. Macam tadilah, kita akan jadi lebih rajin baca Quran kan. Sebab kita dah doa untuk lancarkan bacaan Quran. Betul, bila masuk air dari hidung, kita ingat syurga. Keluarkan air daripada hidung, kita ingat minta lindung daripada neraka. So macam dia continuous kalau kita akan diingatkan tentang hari akhirat, tentang syurga neraka. Jadi hidung ni pun ada kesan yang besar antara syurga dengan neraka. Erti ada orang tanya doa tadi tu, ya Allah, aku berlindung denganmu dari bau busuk api neraka dan dari kejahatan tempat kediamanku. Maknanya neraka tu sendiri kita tak nak. Maksudnya kita ingat waktu kita sedut, kita nak bau syurga. Waktu kita hembus,
kita minta berlindung daripada bau busuk api neraka. Betul. Kan? Alright. Kemudian ambil pula satu cebok air yang lain untuk engkau membasuh muka. Maka basuhlah mukamu mulai dari tempat yang mula mendatar daripada dahi sampai ke hujung bahagian hadapan daripada dagu. Ini dari segi bujurnya dan dari segi lebarnya pula ialah jarak antara kedua telinga. Wah, rasa macam arkitek pula. Dan sampaikanlah air itu ke tempat tahzif. Tak tahu apa ni. Iaitu tempat yang beradat kaum wanita membuang rambut yang ada di situ. Maksudnya Ustaz kena jelaskan ni. Iaitulah tempat yang ada di antara bahagian atas telinga sampai ke tepi pelipis. Oh ni kot sideburn kot. Bukan ke? Sini. Ya. Sini. Yang Ustaz cakap tu, okey. Dan sampaikanlah ketika membasuh muka itu ke tempat tumbuh 4 macam bulu. Bulu kening, bulu misai, bulu mata, bulu azar. Iaitu bulu yang tumbuh dari tempat permulaan janggut sampai membetuli kedua telinga. Dan wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tipis, yang tidak wajib menyampaikan air ke tempat tumbuh janggut yang tebal. Dan bacalah doa. Okey. Doa tu kejap lagi kita sebutkan. So, mula dulu adalah tentang sempadan muka. Ini dipanggil sempadan muka lah. Nak basuh tu kat mana? Daripada muka. Sebenarnya saya ada buat video pun kan dengan Asma. Jadi Asma jadi model. Sebenarnya kalau kita tengok video tu insyaAllah faham. Sebab dah tunjuk betul-betul lah bagaimana betulnya rambut kat mana apa semua kan. Lagi-lagi untuk orang perempuan lah. Sebab rambut Asma dia rambut orang perempuan kan. Kalau rambut saya rambut orang lelaki dia lain. Dia rambut orang lelaki dia sambung je terus. Jadi siapa yang nak tahu lebih lanjut dari segi ada visualnya sekali, sebab dengan visual biasanya kita akan lebih faham, lebih nampak. Boleh tengok dekat YouTube saya pun ada, Facebook pun ada insyaAllah. Dekat IGTV saya pun ada rasanya kan? Dekat IGTV saya pun ada. Okay, so itu antara caranya yang boleh lah, ataupun saya boleh bagi juga pada Kak Jah nanti untuk Kak Jah sendiri share. Upload ataupun dekat Telegram The Helmis Telegram The Helmis. Okay. Boleh. So kita pergi kepada apa yang Mak Ghazali sebut tadi. Mak Ghazali sebut bermula daripada tempat lurusnya dahi. Kan? So mendatarnya dahi disebut. Mendatarnya dahi ni maksudnya ialah kepala kita ni dia ada tengkorak bulat kan, bulat tengkorak kita. Dia tak ada orang yang kepala dia tegak dengan petak. Dia SpongeBob je. Macam tu. Kita bulat, bulat. Sampai dekat sini dia akan tegak. So bermula daripada yang dia tegak tu, ini dipanggil sebagai permulaan dahi. Permulaan dahi dia mula daripada sini. Kemudiannya dia membawa sampailah ke dagu. Sampai ke dagu. Okay. So dagu kita ni juga adalah kawasan dipanggil sebagai kawasan muka. Jadi wajib dibasuh. Juga yang ini ni yang ni wajib dibasuh. Okay. So daripada sini tadi sampai ke sini. Kemudiannya daripada tepi ke tepi adalah daripada sisi telinga. Telinga. Bukan daripada tepi sideburn Sebab ada orang dia basuh sama sini je. Kan sampai sini je dia basuh. Basuh wuduk tu macam tu je. Jadi depan je. Depan je ni. So yang sini tak basuh. Bahaya tu. Okay, sebab wuduk kita kena basuh sampai dekat tepi telinga. Sampai tepi telinga sini ni. Ni muka kita ni. Ni muka kita. Sini sampai sini. Okay, sampai sisi telinga juga. Okay, itu sempadan atas dengan horizontal dengan vertical So kedua-duanya dah kita settle. Kemudiannya Imam Ghazali sebutkan pula tentang kawasan yang ada di sini. So Imam Ghazali kata apa? Dan sampaikanlah air ke tempat tahzif, dia kata tadi kan. Tempat tahzif disebut. So tempat tahzif tu dekat mana? So tempat tahzif itu adalah tempat yang mana disebutkan sini yang biasa orang perempuan akan membuangnya. Maksudnya adalah dia kata antara atas telinga, hujung telinga sampailah kepada kawasan di tepi dahi. Maknanya area sini. Area sini ni. Area sini ni biasanya orang perempuan kalau rambut dia panjang, dia takkan biarkan aja ke bawah. Dia akan tolak ke belakang. Biasanya begitulah. Tolak ke belakang. Ataupun kalau dia rimas, dia potong aja.
kan? Senang. Jadi dia akan, sebab rambut orang perempuan ni bila dia panjang dia akan begitu, dia akan ke bawah, dia akan ke bawah macam tu. Kalau rambut orang lelaki dia depends lah, rambut lurus ke, rambut kerinting ke, semua berbeza lah. So rambut area sini ni, area yang sini ni, kalaulah ada, maka kita wajib basuh rambut tu. Kalau yang tumbuh daripada sini atas daripada telinga ni, atas daripada telinga ni, telinga, okay, ni telinga kan. Okay, ni area sini ni, okay, area sini ni, Fikirkan. okay, so sini, okay, fikirkan. Dia panggil temple kot dalam bahasa Inggeris, temple. So sini ni bukan kuil okay. Bukan. So area sini ni, ini adalah area yang juga wajib dibasuh, kan, sebab dia masih lagi dikira sebagai muka. So rambut yang tumbuh daripada sini juga wajib dibasuh, walaupun dia mengurai ke belakang, walaupun kita tarik ke belakang. So kita wajib basuh juga rambut tersebut. Ni kata Imam Ghazali. Lepas tu, yang hari tu yang Ustaz share tu Asma yang daripada sini ke bawah, ke atas sini di sini. Dia daripada area sini, area apa dia panggil ni? Okey. Ya. Lepas tu Imam Ghazali sambung lagi. Kemudiannya sampaikan air ke bulu-bulu yang ada dekat muka. Bulu yang ada dekat muka disebutkan di sini ada 4, iaitu bulu kening, misai, kemudiannya bulu mata, dan juga izar. Izar ni maksudnya jambang lah. Jambang. So kening, bulu mata tu insyaAllah sampai air kot. Dia masalahnya yang kata bulu mata tak sampai air ni apa dia? Kalau pakai apa tu? Bulu mata maskara. Ataupun maskara, betul. Kedua-duanya lah. Sampai dia boleh menutup air daripada kena kat situ kan. So itu jaga-jaga. Jadi bulu mata juga mesti kena air, kening mesti kena air, misai dan juga janggut serta dipanggil jambang. Okey. So izar seterusnya tu jambang, okey. Izar tu jambang. Sebab dia kata 4 kali dah tanya, sabar. Ustaz tengah terang sabar. satu. Belum sampai bab tu. Dia kata 4 kali dah. Saya dah tanya 3 kali nak tahu azar. Dalam buku ni azar tapi bahasa Arab izar. Sabar ya. Takkanlah sampai apa nak melompat-lompat kan. Sabar. Okay. Bagus dia semangat. Okay. Jadi kemudiannya sebutkan sini juga adalah yang janggut adalah kalau yang nipis maka mesti sampai ke kulit juga. Kalau janggut tu nipis, then air tu mesti kena sampai ke kulit. Nipis kalau janggut tu tebal, okay, kalau janggut tu tebal, tak payah kenakan air sampai ke kulit. Jadi sekarang ni janggut nipis ke tebal macam nak tahu? Macam nak bezakan antara yang nipis dengan yang tebal? Yang nipis adalah yang nampak kulit dagu ni. Kalau nampak kulit dagu ni, itu dipanggil sebagai nipis. Walaupun dia panjang, kadang-kadang ada orang dia punya janggut dia panjang sampai ke pusat janggut dia. Tapi nipis sebab sikit-sikit je. Sikit-sikit. Kan, dia sikit-sikit tu nampaklah dia punya dagu kan. Dagu masih nampak. So kalau nampak dagu tu, itu dipanggil sebagai nipis. So kalau nipis, maka wajib sampaikan air kena kat kulit dagu tu lah. Kan? Mesti kenakan. Bukan sampai ke pusat tu. Bukan. Lepas tu kalau tebal maknanya tak nampak. Dagu ni tak nampak. So tak nampak dagu, baru dah namanya tebal. Itu beza antara duanya. Kalau tebal kena buat macam mana Ustaz? Kalau tebal cukup sekadar kita, dekat sini pun ada sebutkan kat sini, lepas kita baca doa ni, Imam Ghazali akan sebutkan iaitu masukkan jari di celah janggut. Masukkan jari di celah janggut daripada bawah ke atas. Okay, so masukkan aja, itu pun sunnah sebenarnya, dia bukan wajib. Sunnah masukkan jari dalam janggut tu sunnah. Kalau tak basuh muka macam biasa je. Masuk macam biasa je. Dia tak payahlah sampai lebih-lebih kena pastikan air masuk sampai kat dalam. Kan ada orang janggut dia tebal macam tu kan. Masukkan air kita macam kan. mana? Bila dia wuduk tu keluar habis basah semua kan. Dia tak perlu macam tu. Dia cukup sekadar basuh yang rahir je lah, macam tu je lah. Macam tu kan. Macam tu je dia basuh.
So, cukup lah. Dah. Standard yang macam ada muka biasa. Macam kalau perempuan kan muka biasa macam tu je lah, cukup lah. Ya, ya. Cuma perempuan tak ada janggut tu je. Ya, betul. Habis kalau orang perempuan yang ada janggut macam mana? Ada je tengok dekat Ada YouTube. Bukan kata janggut, jambang sekali. Ada jambang Macam warna tu. apa? Warna blonde. Jadi kalau macam tu macam mana? Dia sebenarnya sunnahnya adalah apabila kita, kalau orang perempuan tu tumbuh janggut ke misai ke jambang ke, maka memang sunnahnya untuk dia buang. Sunnahnya dia buang. Jangan biarkan. Sebab benda tu dia bukan Fitrah. kebiasaan bagi orang perempuan. Yang keduanya, katakanlah dibiarkan macam tadi tu kan. Katakanlah dibiarkan. Mungkin sebab itu adalah income dia kan. Sumber income dia. So dibiarkan. Jadi kalau dibiarkan, maka kalau dia berwuduk, maka air tu mesti kena sampai pada kulit. Air mesti kena sampai pada kulit. Sebab dia tak ada pengecualian. Yang ada pengecualian bagi orang lelaki punya janggut. Sebab orang lelaki yang ramai ada janggut. Orang perempuan jarang-jarang sangat ada janggut. So tak ada pengecualian kat situ. Bahkan lebih baik untuk dia potong janggut tu ataupun tanggalkan, cabut, cukur dan sebagainya. So cabut janggut sakit. Ya, sakit lah. Tapi maknanya apa caralah mungkin doktor boleh bagi tahu dan sebagainya, mungkin ambil ubat hormon ke dan sebagainya. So kalau ada janggut, ada jambang dan sebagainya, ada yang Ustaz, ada aurat yang ke? macam Kalau pakai tudung lepas tu keluar janggut pula, aurat ke dia punya? Macam bukan. rambut ke tak? Bukan aurat. Sebab benda yang kat muka bukan aurat. Kalau benda tu kat muka, maka bukan aurat. Kecuali dia sambung rambut dia ke janggut, dia buat tocang pula. Okey. Kalau rambut dia yang dikeluarkan, bercampur. kalau rambut dia yang dikeluarkan, barulah aurat. Okey. Yalah, semoga kita perempuan tidak berjambang lah. Alright, amin. Yang dah habis lah yang ni kan? Ramai yang kata Kak Jah jangan berangan ada janggut Itulah sama. Ustaz cakap hijab pula. Okey, cuma doa. Okey, bila kita basuh muka pun kenalah doa. Rugilah kalau kita tak berdoa. Maknanya lebih baik kita berdoa lah. Dan muka kita ni benda yang paling penting untuk muka kita. Doanya kalau dalam bahasa Arab bunyinya Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wa la tusawwid wajhi yauma taswaddu wujuhu a'daik. So apa makna dia? Makna dia, ya Allah, putihkanlah mukaku. Putih apa ni? Ramai orang nak putih. Putih maksudnya di sini dengan nurmu, iaitu Allah, pada hari yang menjadikan putih muka para awliya-Mu, iaitu kekasihmu, iaitu pada hari kiamat. Dan janganlah engkau hitamkan mukaku, na'udzubillah, dengan kegelapanmu pada hari menjadi hitam muka musuh-musuhmu. Masya Allah. Allahu Akbar. Sekali lagi kan, dia yang paling penting sekali sebenarnya kan. Sebab kita kalau muka, selalu kita ingat muka kita yang kat dunia ni kan. Itu yang selalu kita ingat. Lagi kalau kita tengok cermin, bukan kata tengok cermin, tengok Instagram. Ya, tengok Instagram terus kita nak letak filter kan. Jadi maknanya itu normal. Bukan kata Instagram, kamera pun macam tu kan. Dan kita tahu je muka kita macam mana, tapi bila kita tengok kamera pun kadang kalau ada filter, suka juga ada filter. Kalau boleh cermin kat rumah kita tu pun kita tak ada filter. Maknanya boleh pilih kan. Saya rasa nanti keluar teknologi tu nanti. Cermin yang ada filter. So keluar tekan kan. Macam ni, muka jadi macam ni dan sebagainya. So kita ni memang selalu fikirkan tentang muka kita dekat dunia, dan kita boleh spend banyak kan untuk membersihkan muka, mencantikkan muka, mengelokkan kulit muka dan sebagainya. Saya pun tak tahu berapa kos untuk membersihkan muka. Tapi saya rasa mahal lah kot setiap bulan tu. Saya rasa secara umumnya orang boleh pergi sampai berapa? Yang dahsyat lah, yang dahsyat. Yang ribu-ribu setiap bulan dia boleh jadi macam tu, bulanan. Boleh sebab facial, dia bukan satu treatment. Facial, lepas tu nak kena buat laser toning, nak putihkan muka, lepas tu nak firming lagi, nak buang bulu, macam-macam. Itu yang dia pergi dekat tempat tu je. Lepas tu yang tiap-tiap hari yang dia pakai yang skincare dia pula juga.
ribu-ribu juga kan. Okey. So, Kalau yang ambil mahal lah. Yelah, yang mahal ni. Katalah maknanya mungkin boleh sampai mungkin 5,000 kan, katakan Boleh? begitu. Jadi maknanya boleh dia spend lah kan. Sampai 5,000 dia boleh spend. Okey. Jadi sampai gitu sekali kan dia boleh. Sedangkan gaji orang pun banyak tak sampai 5,000. Kan, tapi untuk muka saja sebab apa? Sebab nak cantik lah, nak yakin keterampilan diri dan sebagainya kan. So buat benda tu. Jadi kita bukan kata halal haram ke benda tu, tak. Tapi kita nak ceritanya betapa seseorang tu Kita menjaga. concern. Concern sangat tentang mukanya. Maknanya kalau tak mampu sampai 5,000 tu, dia ada RM5 sekalipun, RM5 pun jadilah. RM5 pun dia akan gunakan untuk muka. Kan? Apa-apalah. So kita kata selalu kita concern tentang muka kita kat dunia, tapi kita selalu lupa muka kita kat akhirat nanti. So muka aku kat akhirat nanti macam mana? Muka aku kat akhirat nanti putih ke gelap? Jadi disebutkan sini kan doa, ya Allah, putihkanlah muka aku pada hari engkau putih dengan cahayamu, pada hari engkau putihkan muka kekasih-kekasihmu. Jangan kau gelapkan muka aku dengan kegelapanmu pada hari engkau gelapkan muka musuh-musuhmu. So kita tahu kan, yalah, kekasih Allah Ta'ala ni para wali. Mungkin kita tak sampai level tu kan, ataupun belum sampai level tu. Jadi, tapi kita harapkan juga mudah-mudahan Allah putihkan juga muka kita. Pada hari Allah putihkan muka kekasih-kekasih Allah. Dan itulah facial yang paling penting sekali kan. Yang selama-lamanya. Maksudnya kalau putihlah dekat hari akhirat nanti, dekat pada mahsyar nanti, maknanya memang Permanent. selama-lamanya lah. Dia permanent. Dia permanent. Dia tak payah dah nak apa fikirkan. Nanti tiba-tiba salah makan, tumbuh jerawat. Lambat bersihkan makeup, tumbuh lagi jerawat lain kan. Jadi tak payah dah fikir-fikir benda tu dah. Kan? Dah tak payah filter-filter pun. Filter pun dah tak perlu dah. Dekat syurga nanti. Jadi kita minta sangat-sangat, minta Allah Ta'ala putihkan muka kita. So every single time kita berwuduk, doa lah macam tu. Sebab putih kat dunia ni dia sementara. Cantik muka kat dunia ni pun dia sementara. Dia tak ada yang kekal. Tak ada orang dia kekal je lah muka tu beratus tahun. Sebab kita akan meninggal juga satu hari nanti. Itu paling dahsyat lah memang. Meninggal akan habis lah. Kalau tak meninggal pun, kalau masih hidup lagi pun berpuluh-puluh tahun pun, muka tu akan ada perubahan, akan ada perbezaannya. Okay. So kita ada orang tanya kalau sulam bedak, sulam blusher boleh ke? Kita ada pernah jawab benda ni dulu. Kita katakan tentang sulam bedak dan sebagainya, dia tengok kepada cara dia buat tu juga. Sebab dia rupanya proses dia pun berbeza-beza. Kan, ada orang buat macam ni, ada orang buat macam tu dan sebagainya. Kalau dia semata-mata adalah bedak yang betul-betul ditampal dengan cantik dekat atas muka, maka bedak tu boleh ditanggalkan, dan waktu wuduk memang kena tanggalkanlah bedak tu. Dan kalau dia dah dimasukkan ke dalam lapisan kulit, dan wuduk tak ada kaitan dah lagi dah, sebab dia duduk belah dalam. Cumanya bila dia duduk belah dalam ni pula, maka perlu tanya pula kepada pakar kesihatan. Pakar kesihatan kata apa pula? Dia bukannya pakar kecantikan tau, pakar kesihatan. Hanya medical punya side. Sebab kalau kita tanya pada kecantikan, dia ada pakar kecantikan kan. Kan kecantikan ni memang dia akan suruh kita buat macam-macam. Dia kata, oh ini bagus, ni bagus. Oh, ni bagus, ni cantik. Kalau kau buat macam ni cantik, kau macam ni cantik. So pakar kecantikan memang dia pandai apa pujuk kita. Tapi kena tanya pada pakar kesihatan. Maknanya medical punya side. Okay. So medical side okey ke tak? Medical side tak okey, jangan buat. Dan macam yang cucuk vitamin C kan. Cucuk vitamin C yang popular, yang akhirnya Kementerian Kesihatan larang kan? Kementerian Kesihatan pun larang. Intai malu-malu. Itulah. Okay. Ada orang tanya, niat wuduk, niat ambil wuduk tu waktu basuh muka ke macam mana? Yang semalam kita bincang tu waktu. Kalau ikut Imam Ghazali, cantik soalan tu. Soalan tu sangat bagus. Kalau ikut Imam Ghazali semalam, dia dah suruh niat waktu basuh tangan lagi. Kan, basuh tangan. Tapi Imam Ghazali kata jangan
tinggalkan, jangan hilangkan niat itu sampailah ketika kau basuh muka. Sebab apa? Waktu basuh muka itu niat jadi rukun. Niat jadi rukun. Sebab rukun yang pertama bagi wuduk adalah niat. Maksudnya mesti. Rukun tu maksudnya benda mesti. Tadi yang kita cerita-cerita banyak benda sunat. So, yang kita cerita tentang yang mesti, yang tak boleh tinggal adalah rukun. So, rukun, basuh muka tu mesti ada niat. So, niat kena ada lah. Jadi jangan tak ada waktu basuh muka. Kenapa Imam Ghazali kata niat tu ada daripada basuh tangan? Sebab biarlah kita basuh tangan tu dalam keadaan kita alert. Kita tengah nak berwuduk. Kita komo-komo sebab nak berwuduk. Kan? Sebab kita wuduk. Basuh komo-komo tu komo-komo wuduk. Bukan komo-komo sebab bawa lepas makan. Contohnya kita komo-komo. Kan? Contoh lah kata lepas makan kita komo-komo. Lepas kita komo-komo, baru teringat. Aku nak semayang. Nak ambil semayang. Tak apalah tadi dah komo-komo, terus basuh muka je lah. Contohnya. Dan tak dapatlah pahala komo-komo wuduk. Sebab waktu kita komo-komo tadi tak ada niat tu. Jadi kalau nak niatkan untuk dapatkan pahala ketika basuh tangan, komo-komo, masuk air dalam hidung, kena ada niat lah. Kata nak wuduk. Okay? Tapi muka, waktu basuh muka, kena ada niat yang kita bincang semalam. Okay, ada orang tanya pasal basuh muka tu, niat tu, semalam actually ada yang DM saya tak sempat reply lagi. Kita disebut tentang istibahatus solah, kan? Bagi boleh solat. Lagi-lagi bagi orang perempuan yang istihadah ataupun tak kira orang perempuan ataupun orang lelaki yang ada hadas yang berterusan. So ada yang tanya, Ustaz, boleh tak niat dua-dua sekali? Kata niat bagi boleh solat dengan niat angkat hadas. Jawapannya, niat angkat hadas tu tak jadi pun pada dia. Walaupun dia niat angkat hadas tu tak berlaku. Sebab hadas tu masih ada. Okay. Kemudiannya ada lagi satu soalan. Dia kata, Ustaz, macam mana pula kalau dia memang ada keputihan, cumanya dia tak niat macam tadi tu. Dia niat macam biasa, angkat hadas, lepas tu dia tak ada macam, maknanya dia dah ambil wuduk tu mungkin sebelum waktu lagi, sebelum masuk zuhur contohnya, dia dah wuduk dah. Lepas tu, dia semayang. Lepas tu dia kata lepas semayang baru keputihan tu keluar. Dan ayat tu memang tak ada masalah langsung lah. Sebab yang kita bincangkan adalah benda yang terlalu sukar untuk elak. Pasal dia selalu sangat. Contohnya macam istihadah tu lah. Darah keluar lagi. So benda yang dia tak boleh nak jangka pun bila darah tu keluar. Dan darah tu selalu keluar. Jadi oleh kerana tu dia tak boleh nak jaga duduk dalam keadaan suci daripada hadas sentiasa. Oleh kerana itulah bila dia berwuduk, dia kena ikut step yang kita bincang semalam. Iaitu tunggu masa waktu, lepas tu dia bersihkan, dia gantikan tuala wanita, lepas tu dia berwuduk, lepas tu dia jangan tangguh-tangguh, terus pergi solat. Ada orang tanya juga Ustaz, keputihan dia mungkin yang normal lah kan. Cuma bila dia ambil wuduk semua, mungkin rokaat ketiga, rokaat kedua dia macam terkeluar je keputihan ni. So, kalau macam rasa macam. Kalau semata-mata macam terkeluar, dia tak dikira sebagai membatalkan lagi. Sebab masih lagi ada perkataan macam tu. Maknanya bukan yakin. Bukan yakin. Kalau bukan yakin, buang. Was-was tu buang. Kan? Tapi bila habis solat dia tengok memang betul. Okay. Bila kalau lepas solat, lepas tu bila dia tengok memang betul dan dia yakin, waktu tu dia dah yakin. Kata memang dah keluar tadi. Waktu tu barulah membatalkan solat dia. Solat sekali lagi. Ambil wuduk sekali lagi dan solat lagi sekali. Okey. Macam ni nak tanya. Kalau kita ambil wuduk dan kita makan, wuduk kita tu batal tak? Ayah kata tak, abang saya kata batal. So ada konflik di antara abang dan ayah di situ dan menyebabkan dia konflik. Konflik dalam keluarga. Okey. Dekat sini ikut cakap ayah. Okey, bukan sebab ikut cakap ayah lebih utama daripada ikut cakap abang, tak. Tapi sebab dekat sini ayah tu cakap betul. Kan? Iaitu tak batal. Makan tak batalkan wuduk. Makan, minum tak batalkan wuduk. Kecuali macam kita sebut tadi, orang yang ada istihadah tadi tu. Jadi dia memang kena cepat-cepat. Lepas ambil wuduk, dia kena terus pergi semayang. Jangan makan-makan dulu. Terus pergi solat. Jangan makan-makan. Tapi kalau yang normal, maka boleh makan, tak ada masalah.
Memang ada pandangan mazhab yang lain yang kata kalau makan batal wudu. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun pandangan Imam An-Nawawi mengatakan siapa yang makan unta contohnya, siapa yang makan unta batal wudu contohnya. Tapi pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i mengatakan makan apa pun tak batal wudu. Jadi maknanya boleh makan, lepas makan terus semayang, tak ada masalah. Kalau ada rasa-rasa makanan tu tak adalah, tapi perasa makanan tu ada dalam mulut. Macam mana? Dia tak kumur masalahnya, dia terus pergi solat. Kalau tak ada dah bendanya, maka tak ada masalah. Dia Walaupun macam rasa-rasa tu macam makan durian perisa. contoh je kan. Makan durian jadi macam ada lagi kan. Dan tak ada masalah apa. Masalah ni, ada orang tanya, baca doa masa basuh muka yang mana satu sebenarnya? Boleh jelaskan? Dia tak dapat lagi. Satu-satu. Okey, kalau Baca doa masa masuk muka. Baca doa masa Hmm. masuk muka. Maknanya saat itu ke sebelum basuh muka ke, ada nak tahu? Waktunya. Sambil basuh. Sambil basuh muka tu sambil doa. Sambil doa. Ya Allah. Waktu kita gosok muka kita tu kan. Ya Allah, putihkanlah muka aku pada hari kau putihkan muka kekasih kau. Janganlah kau gelapkan muka aku pada hari kau gelapkan muka musuh-musuh kau. Okey. Akak Zila lepas solat maghrib dia tidur atas katil dengan terkul sampai isyak, tapi dia tidur tegak je. Batal tak wuduk dia? Dia tidur tegak je tu, dia baring ke tak? Baring pun orang kata tegak juga kan? Tegak juga. Kalau duduk tegak tak batal. Kalau Baring kalau tegak batal. Baring tegak batal. So walaupun tegak jadi baring kan, tegak je tak bergerak. pusing kanan, tak pusing kiri kan. Yelah, ngantuk sangat mungkin kan. Jadi dia baring tu terlelap kan. So tegak Baring jadi dia baringan. Jadi kalau baring batal. Batal. Sebab mungkin ada orang cakap kalau tak berubah kedudukan tak batal, tapi automatik kalau tidur baring terus batal kan Ustaz kan? Ya betul. Berdiri pun batal. Berdiri tidur? Tidur berdiri pun batal juga. Okay. Kenapa pula? Tidur berdiri pun batal. Sama juga. Sebab dia tak duduk di atas tempat yang tetap pampang punggung je. Oh, maknanya kena duduklah, berdiri pun batal. Ya Allah. Tidur berdiri pun batal. Lebih baik Contohnya tidur duduk. contohnya dia berdiri, lepas tu dia macam sandar kat sesuatu kan. Lepas tu dia tidur. Tapi dalam keadaan berdiri. Macam tu lah contohnya kan. So, batal juga. Okay. Yang tak batal hanyalah duduk, tidur yang dalam keadaan duduk, papan punggungnya tidak bergerak. Itu sahaja yang tak batal wuduk. Sebab itu sahaja position yang mana angin tak terkeluar. Okay. Berdiri boleh keluar angin. Baring boleh. Jadi duduk macam tu. Duduk dalam yang kenderaan mana tetap. macam tu kan. Contohnya kan dalam kenderaan. Boleh. Okey, ni semua orang terkejut. Tidur berdiri. Semua macam sebab tak terfikir nak tidur berdiri kan. Sebab tak best pun tidur berdiri. Sebab dia pelik. Dia ada dia orang pelik kata boleh ke boleh tidur berdiri? Boleh tidur berdiri. Bersandarlah, sandar kat dinding ke ataupun sandar dekat apa namanya ni, ada meja ke contohnya kan. Dia bersandar kat orang ke kan, tidur. Ya tak ya juga. Okey. Lagi banyak soalan sebenarnya. Banyak soalan yang ditanya. Tidur waktu sujud pun batal juga. Batal. Yang tidur tak batal cuma waktu duduk saja. Okey, kemudiannya Dia cakap askar tidur berdiri. Berdiri. Betul. Wow, hebatnya. Betul. Masya-Allah. Memang betul. Masya-Allah. Okey, kemudiannya ada soalan yang bagus ni. Saya tengok rancangan Fatabi'uni, dia tunjuk sebahagian air basuh hidung tu dia akan masukkan terus ke hidung. Basuh mulut hidung. Maknanya kumur-kumur, balance tu terus masukkan ke dalam hidung. Ya, itu salah satu daripada cara yang sunnah dalam mazhab Syafi'i. Maknanya dia ada juga beberapa cara. Ada yang sebagai ulama letakkan 3 tu, terus 1, 2, 3,
Lepas tu hidung pun 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada yang sebahagian kata 1, terus balance tu masukkan terus ke hidung dan keluarkan. Macam tu terus. Pun boleh juga. Okay. Wallahu Ustaz, a'lam. satu soalan. Ya. Buang angin pada faraj tu batal tak? Macam kita sebut juga semalam, batal kalau betul-betul memang angin yang keluar daripada dalam. Dari perut. Maknanya sakit perut Daripada punya. daripada dalam perut lah. Kalau betul dia keluar daripada dalam. Tapi kalau dia hanya semata-mata kerana pergerakan, dia tidak membatalkan. Kalau perempuan cuti boleh ambil wuduk tak? Cuti sekolah ke cuti peksa? Saya cuti kerja. Okay. Kalau cuti period, cuti solat, then tak boleh ambil wuduk. Tak boleh ambil wuduk. Kalau cuti sekolah boleh. Kenapa ya Ustaz? Sebab dia dikira sebagai mempermainkan. Wuduk, salah satu daripada syarat wuduk mesti telah suci daripada haid dan nifas. Mesti suci daripada haid dan nifas ataupun telah terputus haid dan nifas. Dia bukan mesti suci maknanya dah mandi, tapi dah terputus. Maknanya dah tak ada darah haid dan nifas. Waktu tu salah satu daripada kemestiannya. Maknanya sebab apa saya sebut bukan waktu mandi, sebab boleh wuduk kalau belum mandi wajib. Contohnya sebelum mandi wajib memang sunnah wuduk dulu. Ataupun contohnya nak mandi wajib kemudian, maka sunnah berwuduk dulu. Contohnya nak makan dulu ke, nak masak dulu ke. So sunnah berwuduk dulu. So sunnah berwuduk tu ada bagi orang yang dah berhenti darah. Habis. Kalau darahnya masih ada, maka dia jadi haram hukum dia. Termasuk, Masya Allah ada orang komen. Termasuk waktu malam yang ni soalan. Kalau dah biasa ambil wuduk sebelum tidur, termasuk yang itu juga. Yang itu juga kalau waktu tengah period jangan buat. Ramai cakap ya Allah banyaknya dah tersilap buat. Tak apa. Kita belajar daripada kesilapan. Kak Ajaz ni pun banyak benda yang tak tahu. Yang dah tersilap tu namanya belajar. Allah Maha Pengampun insya-Allah. Saya pun sambil belajar sebenarnya. Bila buka-buka kitab ni baca kan, kajar baca apa semua tu, saya pun sambil belajar, dengar balik kan, ingat balik. Kadang-kadang ada benda yang lupa, ada benda kadang berperasan kan. Biasa. Kalau dah 20 tahun Ustaz ajar kan, kitab Bidayah. Tapi sentiasa akan dapat lagi ilmu yang baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Okay. Alright, jadi kita habis untuk malam ini. Besok. Besok. Besok saya minta maaf, saya tak dapat bersama pada besok malam. Sebab saya ada urusan yang penting besok malam. Jadi kita akan sambung hari Jumaat. Hari Jumaat ni insyaAllah kita akan sambung baca kitab Bidayatul Hidayah ni insyaAllah pada hari Jumaat ni. InsyaAllah kita akan sambung bab basuh tangan pula. Basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki. Cuma yang kita dah belajar yang daripada sebelum-sebelum ni, daripada basuh tangan yang first tu, komo-komo, masuk air dari hidung, basuh muka, doa-doa dia tu cuba try amalkan dulu. Kan cuba amalkan. InsyaAllah. Sikit je tak banyak, tapi cuba amalkan. Setiap kali kita wuduk tu kita ingatkan benda tu. Macam basuh muka tu kan, ataupun kita sebut tadi komo-komo. Doa tu ya Allah tolonglah aku untuk baca Quran. Hijab besok ada live insyaAllah. InsyaAllah, tapi kemungkinan akan double confirm, tapi setakat ni Ustaz Don insyaAllah. Tapi 10.30 malam ke atas baru Ustaz available. Okay. Tapi insyaAllah Kak Jah akan confirmkan tengah tengok tajuk. Apa yang sesuai untuk malam besok insyaAllah. Okay. Cantik. Okay. So esok malam Kak Jah akan live juga dan akan dimaklumkan pukul berapa. Saya tak live esok malam. So kita akan live semula insyaAllah pada hari Jumaat malam. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz stay alive insyaAllah. Amin. Alive insyaAllah. Okay, amin. Amin. Okay, kita tangguhkan dengan doa insyaAllah. Sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akira birridha minkal uyun wa qdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ya'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'alal alil kiramil syurafa wa 'alas sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين Amin. آمين Asma. باي باي Ini Bye-bye. Asma baru menangis. Sampai nangis. Baru bangun ke? Kuah. Tak. Ya, jangan bergaduh dalam rumah tangga depan live. Dia nak dengar juga. Okey. Assalamualaikum Asma. Hai. Asma. Okay. Okey. Assalamualaikum. Bye Ryan. Waalaikumsalam. Bye-bye. Tak nampak pun Ryan? Masuklah bye-bye. Mama je nak tengok. Ryan, bye-bye Ryan. Tak nampak. Mama je tak Tak nampak. nampak. Mama je tak nampak. Sini Bye-bye. sikit. Sini lagi. Sini lagi. Bye-bye. Tak nampak. Mana? Ah, bye-bye je. Bye. Bye. Okey dah. Bye. Assalamualaikum. Tata. Salam. Alright. Boleh. Assalamualaikum. Kak Aja tak ngantuk ke? Kenapa? Sorry, haus pula. Okay, jom kita baca Al-Mud. Nampak lah. Al-Mud Kak Aja. Kak Aja nak makan Maggi ke nak Al-Mud lepas ni? Kita Al-Mud dulu. Okay dah, jom buka Al-Mulk. Buka Kalau dah ready bagi tahu. Sudah ready. Macam itu. Alhamdulillah Kak Je behave malam ni. Esok 10.30 lacun lepas kelas. InsyaAllah. Tajuk apa Kak Je ke macam Kak Je nak buat? Tak tahulah. Tengok depends Ustaz rasa okey ke tak. Ustaz nak buat macam wakaf dengan infak. Kak Je pula nak macam mana kita nak jadi baik dan boleh membaikkan orang. Macam mana jadi soleh wa musleh. Macam mana jadi solehah wa muslihah. Tapi ada request juga rumah tangga. Tapi itulah Kak Je tak tahulah pula bab-bab rumah tangga ni kan. Pintu kau betul juga. Cik Apa ada lampu juga atas ni. Tajuk apa Ada cadangan tak? Buat soal jawab. Tadi dah soal jawab dah. Tajuk apa? Budak lagi tak nak berumah tangga. Mana Hazwani? Dia tak balik lagi. Tajuk macam mana nak jadi Muslim baik, soleh wa muslihah. Itulah Kak Je pun let go. Okay, jom. Alright. Start done pun buat live juga. Okay, ready? Umur dia nak sama dengan Zila. Ija umur nak sama dengan Zila, tak kahwin lagi. Hai, siapa ni? Deep picture. Tajuk macam mana nak keep on positif sudut Islam.
Kita punya pahala kembali kepada jalan tanpa usaha. Tajuk belajar online. Beritahu mama, Kak Mama. Meninggal dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kak Mama Long meninggal. Bila meninggal? Bila meninggal Kak Ti? Bicara dulu. SPM apa? Innalillah. Jom kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Mak Long Ma dan kepada siapa-siapa yang telah pergi meninggalkan kita. InsyaAllah kami akan menyusul Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay, jom kita start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم
ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ya Allah rahmatilah kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya petunjuk rahmat, ingatkan apa yang kami terlupa, ajarkanlah kepada kami apa yang tidak kami ketahui, jadikan ia pembela kami wahai pemilik alam semesta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal. Jumpa esok malam insya-Allah. Bye bye. Oops.